begitu kuat argumennya, hujannya dan sistematik. Itulah masalah pelajar-pelajar. Bukannya ada tak faham. Okey. Jadi kebolehan untuk menyampaikannya itu juga sangat penting. Okey, lihat soalannya. Terangkan. Terangkan apa? Mengapa, sepatutnya mengapa satu daya, di sini perkataan hilang. Terangkan mengapa satu daya kecil dikenakan pada ombak kecil menyebabkan beban berat diangkat oleh ombak besar dalam jet hidro. Oh, tak ada skrin. Okey. Cepat bertindak, bagus. Ya, bila ada masalah cepat bertindak, bagus. Ya, okey. Kalau tidak terlalu lama kita dah lupa. Ya, okey. Terangkan mengapa satu daya kecil dikenakan pada ombak kecil menyebabkan beban berat diangkat oleh ombak besar dalam jack hidrolik. Jadi sebenarnya berkaitan jet hidrolik, soalan macam ini Jun pun pernah keluar. Tetapi bagaimana kamu terangkan, itulah yang menjadi masalah kita. Jadi gambarnya macam ini. Mengapa ya bahagian hijau ini kita kenakan satu daya kecil di sini, F1 yang kecil di sini. Mengapa pada jet hidrolik ini bermaksud dia di sini penuh dengan cecair lah. Mengapa sampai ke sini ombak yang besar boleh naik ke atas dan menyokong satu beban yang berat. Satu beban yang berat. Saya sudah tahu. Pelajar-pelajar bila lihat soalan ini saja serta-merta sudah terfikir tentang rumusnya. Jadi bermaksud kamu sudah berjaya. Saya yakin semua pelajar sudah dalam fikiran kamu sudah ada idea ini. Syabas. Sudah ada idea ini. Tak salah. Okey, tulis yang di tengah dulu. Jadi tak semestinya setiap kali kita kena pasti yang mana-mana dulu. Apa-apa yang datang kita tulis dulu. Jadi daripada sini kita dapati bahawa hubungan ini digunakan. Okey, hubungan ini digunakan. Ya. Jadi apakah kesannya pula? Okey, bagaimana kita nak kembangkan pula? Jadi ciri ia kecil pada ombak kecil. Luas gerakan kecil lah pada ombak. Luas peratan kecil. Daya kecil dikenakan. Ya, dikenakan. Okey, tetapi kesannya ialah daya besar dihasilkan pada ombak luas keratan besar. Itulah kesannya. Jadi macam mana kita nak argue pula kali ini? Okey, macam mana kita nak argue pula? Jadi menurut sini, hubungan sini, adakah ini memudahkan kita membuat argument kalau kita tulis rumus ini? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Adakah ini menolong argument kita? Pada pandangan cikgu, saya akan tulis menurut, cuba amalkan, biasakan diri dengan menulis macam ini. Menurut F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini, saya tulis semula. Saya akan tulis F1 per F2. Saya akan tulis macam ini. Kemudian di sini A1 per A2. Macam itu. Sebab saya hendak gunakan idea, argument tentang nisbah. Saya nak gunakan argument tentang nisbah. Nisbah luas keratan rentas akan mempengaruhi luas mempengaruhi nisbah bagi daya di antara kedua ombak itu.
Okey, jadi daya kecil dikenakan pada ombor luas keratan kecil. Tetapi apakah satu ayat yang sangat penting berkaitan dengan prinsip Pascal ini? Ya, menurut prinsip Pascal, jadi di sini saya boleh katakan, okey, tekanan, tekanan dihasilkan pada ombor kecil. Jadi bila ada daya dikenakan pada ombor itu, sudah ada tekanan di sini dihasilkan pada ombor yang kecil ini. Dan kita akan sebutkan di sini apakah prinsipnya menurut prinsip Pascal, tekanan boleh dipindah secara seragam dalam semua arah di dalam bendalil. Di dalam bendalil ataupun di sini dalam cecair lah. Okey, di dalam cecair. Jadi perkataan kunci seragam semua arah. Jadi seragam semua arah. Jadi saya sudah sebutkan fakta ini. Okey. Jadi F1A1 sama dengan F2A2 ditulis semula. Okey, ditulis semula supaya nisbah. Sebenarnya inilah prinsip Pascal, tekanan pada ombor kecil, tekanan pada ombor besar. Okay? Ya, tekanan pada ombor kecil, ini ialah tekanan pada ombor besar. Itu. Jadi seterusnya saya boleh masukkan iaitu oleh sebab prinsip Pascal sudah katakan tekanan boleh dipindah secara seragam dalam semua arah di dalam cecair, maka kesannya ialah tekanan yang sama dipindah dari ombor kecil ke ombor besar. Tekanan yang sama telah dipindahkan daripada ombor yang kecil kepada ombor yang besar. Okey. Dan sekarang kita akan dapati bahawa sekarang cikgu sudah kita katakan cikgu sudah tukar pandangan. Cikgu tak mau letak ini di aspek hubungan. Cikgu tak mau letak ini di aspek hubungan. Jadi cikgu nak keluarkan ini. Kamu pun boleh sama juga. Itulah sebenarnya saya katakan jangan hadkan diri kamu semasa penulisan. Sediakan satu kertas yang besar, cukup ruangan untuk kamu tulis semula. Kamu tak suka di situ, potong, letak balik di sini. Okey. Jadi oleh sebab tekanan yang sama telah dipindahkan. Sebab menurut prinsip Pascal, tekanan dipindahkan. Jadi tekanan di ombor kecil dipindahkan ke menjadi tekanan di ombor besar. Jadi saya dapati nisbah ini wujud. Jadi daya besar dihasilkan pada ombor besar menurut nisbah luas keratan ombor, luas keratan ombor kecil kepada luas keratan ombor besar. Jadi daya yang dihasilkan pada ombor luas keratan besar itu adalah menurut nisbah luas keratan rentas kedua-dua ombor tersebut. Di sini saya ubah ayat ini lah. Daya besar dihasilkan pada ombor besar lah. Sampai luas keratan besar pun boleh. Menurut nisbah luas keratan rentas. Seperti itu. Okey? Jadi ceritanya ialah bila daya kecil dikenakan pada ombor kecil, tekanan dihasilkan. Menurut prinsip Pascal, tekanan boleh dipindahkan. Nilainya kekal, arahnya semua boleh. Inilah rumusnya prinsip Pascal. Tetapi
dengan mematuhi prinsip ini, maka tekanan yang sama daripada umbur kecil akan sampai umbur besar. Dan yang bagusnya ialah daya yang diterima, daya yang dihasilkan pada umbur besar akan mengikut nisbah ini. Ya, daya yang dihasilkan pada umbur besar akan ikut nisbah ini. Itulah sebabnya daya yang besar boleh wujud ya pada umbur yang besar. Sebab luas kelautan besar, maka daya pun besar. Okey? So itulah argument kita. Ya, argument kita. Ya, jadi sebenarnya prinsip Pascal dia tak sebutkan tentang daya besar ke daya kecil. Ya, tetapi cuma manusia pandai-pandai menggunakan idea penggandaan daya. Iaitu kita sengaja sediakan luas kelautan yang besar supaya daya yang besar dihasilkan di hujung sini. Ya, luas kelautan besar, daya besar. Jadi nisbahnya mesti sama. Nisbah daya, nisbah luas kelautan mesti besar. Okey? Jadi itulah strategi penerangan kita. Okey? Jadi tengok kena pasti ada istilah sains, ada daya, tekanan, prinsip Pascal, persamaan ini. Jadi tekanan lebih besar. Okey? Itu menurut nisbah. So semuanya sangat-sangat bersifat saintifik ya dalam argumen kita. Okey, itu sahaja penerangan bagi jet hidrolik. Jet hidrolik ini simple idea ya, menggunakan idea prinsip Pascal. Okey, pertanyaan sekarang terbuka kepada pertanyaan.